kita hari ini, dan hari ini kita akan membincangkan tentang anak angkat. Baiklah, sebagaimana yang kita sedia maklum, tidak semua pasangan suami isteri yang telah berumah tangga bertuah dan berupaya untuk melahirkan zuriat masing-masing. Ada yang dah mencuba bertahun-tahun tapi masih gagal dan belum ada rezeki untuk dikurniakan dengan cahaya mata masing-masing. Dan sekiranya anda mengikuti program kami lalu, ada pasangan yang sanggup membelanjakan berpuluh-puluh ribu ringgit untuk mendapatkan cahaya mata masing-masing dengan menggunakan kaedah fertility yang ada di pasaran, contohnya IVF. Dan antara alternatif yang ada bagi pasangan di luar sana adalah mengambil anak angkat. Dan saya percaya apa jua sebab ataupun faktor yang mendorong anda untuk mengambil anak angkat, saya fikir orang yang mengambil anak angkat itu adalah pastinya seorang yang berjiwa penyayang, kerana bukan mudah untuk mengambil anak angkat, untuk memikul tanggungjawab, bukan sedikit cabaran yang harus dipikul untuk menjaga dan mencurahkan kasih sayang kepada seorang insan lain yang bukan zuriat sendiri. Dan kalau kita lihat di Hollywood misalnya, kita ada Angelina Jolie yang mengambil anak angkat, beberapa orang anak angkat dan di Malaysia sendiri ada juga pasangan ataupun selebriti yang berkongsi naluri yang sama. Apa kata kita saksikan visual ini? Bagaikan satu gaya hidup, golongan selebriti kian ramai mengambil anak angkat. Personaliti ternama Angelina Jolie membuat kejutan memilih Maddox, si comel kelahiran Cambodia yang dijadikan anak angkat pada tahun 2001. Selain itu, pria tempatan terkenal Rizalman Ibrahim turut bergelar bapa kepada Umar Nair. Komitmen dalam dunia fashion tidak menghalangnya menjalankan tanggungjawab sebagai penjaga. Bagi Umi Aida pula, pengalaman membesarkan dua putera yang kian remaja memberinya inspirasi di samping meniti cabaran dunia artis. Dia yang bergelar ibu semasa awal 20-an tidak menyesal dengan keputusan yang diambil. Ternyata membela anak angkat bukan hanya pilihan pasangan suami isteri tetapi juga yang bujang. Baiklah, bersama saya di studio pada hari ini ada dua tetamu istimewa. Seorang yang mempunyai status bapa angkat. Sebelah kanan saya ingin perkenalkan Encik Muhammad Noor Hashim Muhammad. Dia sebenarnya ada 50 orang anak angkat sebenarnya. Akan kita ceritakan sebenarnya. Ini adalah salah seorang anak angkat Encik Muhammad Noor yang baru berusia 5 bulan 5 bulan. Namanya Muhammad Firdaus. Nangis tu. Dan sebenarnya kita ada seorang lagi tetamu yang mempunyai status ibu angkat, kita katakan di sini, dan tetapi beliau tidak mahu identitinya didedahkan kerana sehingga kini anak angkatnya masih lagi belum mengetahui bahawa Puan Bala ini bukanlah ibu kandungnya yang sebenar. Dan kedua-dua tetamu kita hari ini akan berkongsi pengalaman mereka sebagai bapa angkat dan juga ibu angkat. Dan mungkin kita nak bertanya kepada Puan Mala terlebih dahulu. Jadi mungkin Puan Mala boleh ceritakan apa yang mendorong Puan Mala untuk mengambil anak angkat? Sebenarnya saya memang suka anak-anak, budak-budak kan, siapa yang tak suka kan. Sebab saya berkahwin sebab umur saya 20 tahun. Saya dah 13 tahun saya berkahwin dan tidak mempunyai cahaya mata. Saya pun dah cuba macam-macam cara, mesti gagal juga. Jadi bila saya dapat tahu daripada seorang daripada yang selalu pergi ke rumah kebajikan kan, so dia refer kepada saya, dia katakan ada seorang anak, whether you're willing to take or not kan. So saya dah cuba, saya tak dapat sebenarnya, saya tak dapat. Ni tiba-tiba saya dapat anak angkat ni untuk bercuti sebenarnya, bukan untuk sebagai anak angkat. Saya ambil dia sebagai untuk datang bercuti untuk perayaan. Jadi bila saya mengambil dia sebagai bawa dia untuk bercuti, dia rapat dengan saya. Orang kata memang Tuhan nak bagi saya lah. Lagi satu, muka dia lebih kurang similar dengan muka husband I. Jadi orang kata memang Tuhan nak bagi anak tu kepada saya lah sebenarnya kan. Jadi memang similar muka dia. Tapi anak itu tidak tinggal bersama dengan Puan Mala sekarang? Ya, dia sekarang ni dah tinggal bersama. Selepas proses percubaan itulah. Sebenarnya saya mengambil dia sebagai 2 minggu saja untuk bercuti pada tahun 2003. Jadi selepas tu saya kena pulangkan, tapi dia tak nak pergi. Jadi kebajikan tu dah seprihatin dengan saya. Dia bagi, dia kata tak apalah selama-lamanya. Lepas tu tiba-tiba ibu kandung anak yang saya buat, anak saya ni tiba-tiba muncul. Dia nak balik anak dia. Jadi saya terpaksa melalui macam-macam cabaran lah, sampai saya menangis-nangis. Saya nak balik anak saya. Selepas 2 tahun saya bela dia. Selepas 2 tahun barulah ibu kandungnya datang dan ingin mengambil semula anak tersebut. Jadi saya terpaksa struggle betul-betul lah nak dapatkan balik anak saya. Saya terpaksa bayar dekat dia.
bayar duit. Kata, you jangan kacau I. You tak dapat jaga anak tu, tak apa, you bagi ke saya balik anak tu. Saya pun jumpa dia, saya minta dia sign surat dia supaya you giving away your daughter, kan, bayar dia 1,000 lebih kan. So dia kata okey lah. Sekarang dah berapa tahun anak angkat? Dah daripada umur 3 tahun sekarang dah 7 tahun. 7 tahun ya. Ya, dan dia memang tidak tahulah bahawa tidak tahu background dia dari mana dia datang, dia tak tahu. 3 tahun so far memory tak so good lah kan. 4 tahun apa persediaan angkatnya masa tu bila nak ambil anak angkat tu ada tak? Memang tak ada apa persediaan anak tu. Tiba-tiba kan dapat kan, tiba-tiba. Jadi saya terpaksa refer kepada ibu saya macam mana nak jaga. Sebab dia dah 3 tahun consider dah besar kan, dia dah boleh orang kata independent. So memang susah sikit lah. Jadi saya memang back tu dia memang dia jenis yang lincah sikit tau. Maybe sebab dia dekat rumah kebajikan dia memang jenis yang tak ada kontrol kan. Makan tak berapa proper food. Bila kita bawa dia memang saya memang susah setahun memakan masa untuk dia recover balik dia punya attitude dia. Baik, kalau macam dalam kes Muhammad Noor sendiri memang dah ada anak. Tetapi memang sukakan budak-budak ke macam mana? Sebab ramai sangat ni, sampai 50 mungkin Cik Mak Noor boleh jelaskan bagaimana, apa yang mendorong Cik Mak Noor untuk bela anak angkat begitu ramai sekali? Okey, daripada peringkat awalnya, saya memang berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama sekali kita nak menolong lah. Lebih pada membantu kepada insan yang kurang lah. Kurang bernasib baik. Di samping daripada itu, Alhamdulillah pada waktu ini, saya rasa dalam segi kesanggupan untuk dalam segi membantu ke arah ni okey lah, saya rasa okey kan. Jadi apa yang saya nampak daripada peringkat awalnya memang saya bila tak adalah ramai kan. Jadi daripada peringkat awalnya memang kita pilih sikit-sikit lama-lama orang kata lama-lama jadi bukit lah. Jadi ramai kan. Jadi syukur Alhamdulillah apa yang saya pohon pada Allah SWT tu sehingga hari ini termakbul dan tercapai lah. Tapi yang tinggal bersama dengan Cik Mak Noor dan juga isteri hanya 3 orang kan? 3 orang. Yang lain tu macam mana? Mungkin boleh dijelaskan apa konsepnya di sini? Okay, dalam segi itu saya pun kalau kita nak bela semua sekali dalam satu rumah 50 lebih orang, mungkin orang kata agak susah sikit lah kan. Jadi dalam pada itu mereka ni ada ibu seperti anak yatim dan sebagainya. Jadi kita bela mereka ni daripada jarak jauh lah. Daripada jarak jauh. Di samping daripada itu kalau ada saja masa saya terluang, saya akan pergi ke tempat mereka di seluruh pelosok di Malaysia ni lah yang mereka ada ni. Jadi saya akan melawat dan akan bertanya khabar dan juga akan cuba membantu lah dalam segala sudut, terutama sekali dalam segi pembelajaran mereka lah, yang mana mereka yang bersekolah. Walaupun jarak jauh tapi kasih sayang tu orang kata masih boleh dicurahkan dan sekurang-kurangnya mereka tahu ada orang lain di luar sana yang care, Kalau kita fikir macam itulah, mereka ni semua bukan mereka ni tidak disayang sebenarnya oleh masyarakat, tetapi apabila seseorang tu tampil untuk mengambil mereka ni sebagai anak angkat, jadi kemesraan lebih lagi lah. Lebih kepada kekeluargaan itu sendiri. Apa mungkin ada meningkatkan kesan ataupun impact dari segi kehidupan Cik Mak Noor sendiri selepas mempunyai anak angkat yang begitu ramai kan? Mungkin apa antara kesan-kesan yang mungkin boleh dikongsi bersama dengan penonton? Mungkin ada kesan positif, kehidupan jadi lagi bahagia ke? Atau sebab walaupun cabarannya besar, tapi mungkin ada yang orang kata yang tersembunyi di situ. Bagi saya lah kan, apa yang saya rasa lah, kalau ikut realiti dalam kehidupan ni lah, telah diberitahu kepada kita lah kalau dalam konsep Islam tu sendiri, kalau diberitahu pada kita, iaitu apabila kamu memberi maka lebih tu menatang tu lebih lagi yang sebenarnya pada kita. So apa yang saya nampak daripada pengalaman saya sendirilah berkenaan dengan perkara ni, apa benda perbuatan baik yang kita lakukan, insya-Allah dibalas dengan baik. Apa yang saya nampak dalam segi diri saya sendirilah dan juga keluarga saya sendiri, kita mendapat satu ketenangan yang orang kata tak dapat kita nak gambarkan dan nak bagi explanation macam mana tak tahu. Tapi macam kes Cik Mak Noor, semua anak-anak angkat Cik Mak Noor yang dah dewasa tahu yang mereka adalah anak angkat. Mereka diberitahu sejak kecil yang mereka adalah anak angkat. Ya, sejak kecil lagi kita dah beritahu kepada mereka yang mengatakan mereka ni anak angkat. Dan kita tak naklah orang kata pada satu hari akan datang kan, mereka tahu yang mereka tu anak angkat. So daripada awal kita dah didik mereka yang mengatakan mereka ni anak angkat. Dan kasih sayang kita beri pada mereka ni adalah sama. Baik, macam kes Puan Mala, mungkin ada sebab itu sendiri Puan Mala tidak ingin memberitahu tidak ada cadangan untuk memberitahu kepada anak angkat bahawa dia sebenarnya adalah anak angkat.
Kalau saya memang belum bersedia untuk bagi tahu dia. Memang saya fikir memang itu anak saya. Itu dia kurniaan Tuhan orang kata kan. Jadi memang saya belum bersedia. Kalau future kalau dia tahu juga, kalau dia refer back kepada saya, jadi saya terpaksa lah. Tapi untuk setengah time being, I don't think so nak bagi tahu dia. Okey. Baik, itulah mungkin antara dilema kepada setengah pasangan keluarga anak angkat yang mempunyai anak angkat masing-masing, sama ada nak bagi tahu atau tidak memberitahu kepada anak angkat masing-masing bahawa mereka bukanlah ibu ataupun bapa kandung. Jadi apa yang harus anda lakukan, pastikan. Adoption, I think it's very good. You know, if you try to have a baby and you can't have one, then adoption is another option. Because a lot of children don't get an opportunity because of the choices the parents make. So they shouldn't pay for the price for what the parents have done. And there are a lot of people who don't have children, and I think that can be a great match. Personally, I think they should be told that they are adopted so that there will not be a shock. And when they found out later, there is a form of betrayal too, when they discover that, I'm actually being adopted. Patutlah diberitahu. Bagi saya, sebab nanti kan bila tahu lepas dah besar nanti jadi problem pula. Kecil hati ke? Shouldn't be. Because once you know, then they have to change your mind of two parents, so they're not loving to the other parent that adopt them. So they change your mind. So I think I got natural parents, I then go back to seek the natural parent, then cause a lot of conflict in the house. Well, I think they should just give them some time to, get over the shock of being adopted. It all depends on how you're going to bring them up. Then I think if you really brought them, and the main thing is the religion, you give them a good foundation, I think basically you'll be all right. Ya, itu tadi pelbagai pandangan daripada orang ramai. Ada yang berpendapat bahawa anak angkat itu sepatutnya diberitahu yang status mereka bahawa mereka adalah anak angkat. Tapi isunya di sini, berapakah usia yang sesuai? Bilakah yang anak angkat ini patutnya diberitahu? Baiklah, dan kalau tadi kita telah pun berkongsi pengalaman, berkongsi cerita bersama dengan mereka yang mempunyai status ibu angkat dan juga bapa angkat. Dan pada hari ini juga adalah seorang gadis yang pernah menjadi anak angkat kepada sebuah keluarga selama lebih kurang 8 tahun. Tapi akhirnya pulang semula ke rumah anak-anak yatim kerana mungkin tidak mempunyai persefahaman ataupun dikatakan suka menyesuaikan diri bersama dengan keluarga angkatnya. Baik, hari ini kita akan berkongsi cerita bersama Rita. Sabar Rita? Ya, kabar. Jadi mungkin Rita boleh ceritakan pengalaman Rita sebagai anak angkat, apa yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya semenjak saya dah tahu saya sebagai anak angkat bagi keluarga tu, pada pertama saya gembira lah. So, ada dapat satu keluarga, satu kakak. So, masalah dalam pelbagai cara lah. Mungkin kelakuan saya. Dengan, mungkin dengan body language. Berapa usia Rita ketika Rita diambil sebagai anak angkat? 7 tahun. 7 tahun ketika itu. Dan telah mempunyai seorang kakak. Kakak angkat lah masa itu dalam keluarga Ya, saya. Jadi mungkin apa yang konflik yang berlaku pada ketika itu? Apa yang saya masukkannya sebagai kelakuan saya jugalah. Sebagai saya seorang, apa yang saya hendak saya mesti dapat pada waktu itu. Kalau tidak saya akan tunjuk kemarahan saya. To show my tantrum, buang barang ke, jerit ke. So sebagai keluarga mereka pun diam jugalah. Tapi dari segi macam kasih sayang dan sebagainya, adakah Rita rasakan bahawa Rita dapatkan kasih sayang yang secukupnya? Kasih sayang dibandingkan sekiranya Rita tinggal di rumah anak yatim kan, mungkin kasih sayang itu lebih kan kalau dekat bersama dengan keluarga angkat? Bagi saya tak dapat apa beza lah, sama juga. Kecuali apa yang boleh dapat, dalam kehidupan saya boleh sebut saya ada seorang kakak, ibu dan ayah. Itu je. So bagi saya tak beza sajalah, semua pun sama. Tapi tidakkah terfikir mungkin di perasaan ibu dan juga bapa angkat dan juga kakak yang ada yang telah bersama dengan Rita kan, semasa Rita 8 tahun bersama dengan dia orang, mungkin melukakan hati dia orang dengan tindakan Rita kembali ke rumah anak yatim tu? Ada tak terfikir tentang tu? Tidak, tak fikir. Masa semenjak Form 1 tingkatan 1, dari situlah masalah family conflict yang terlalu besar.
Sampai I telah dipunting sekolah, I tak boleh really concentrate on my studies. So I love sport, I tinggalkan dia punya sports because of just family. I hilang semua lah. My education, my sports, my what I wish I tak dapat lah. Apa konflik yang berlaku pada ketika itu? Mungkin Rita ingin berkongsi. Konfliknya when anything that I want, bila I nak apa-apa, mereka akan cakap we can kalau katakan barang tu very expensive, I say I want that. So dia say I tak boleh bagi, kita tak boleh beli bagi you because you bukan anak kita, nak beli begitu mahal bagi you. Mungkin kata-kata yang digunakan oleh keluarga itu telah Rita mengguris perasaan ke macam mana? Mengguris perasaan. Mengguris perasaan. Terasa kedudukan tu disisihkan daripada keluarga itu mungkin? Ya. Tapi tidakkah macam selama tinggal bersama dia orang selama 8 tahun tak timbul rasa kasih sayang kan? Ada. Sebab mereka ada je mereka pada masa yang sama mereka tunjuk kasih sayang. Pada yang masa sama juga mereka point back lah. Jadi semasa membuat keputusan untuk kembali ke rumah anak yatim itu, tidakkah itu satu keputusan yang berat difikirkan pada ketika itu? Apa yang bermain di fikiran Rita ketika itu? Ketika itu I really tak boleh fikir apa-apa. So I cakap when mereka beritahu will you want to go, nak balik ke? I say okay, I balik lah. I dah sudah apa yang I gone through cukup bagi you all, cukup bagi I. Dan mereka pun akur dengan keputusan Rita? Ya, mereka pun menerima dengan baik lah. Tapi sehingga kini macam mana perhubungan dengan keluarga angkat tu? Adakah masih berhubung dengan mereka atau bagaimana? I call mereka tapi mereka enggan nak jawab. Selama 8 tahun I tak jumpa mereka. Tahun lepas Deepavali I balik. I jumpa mereka. I selama dengan mereka untuk 2 atau 3 jam. Lepas tu I tengok I tak boleh tahan. I tengok kakak I punya perasaan tunjuk muka. So I say, and then I balik je lah. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Rita. Jadi itulah mungkin konflik yang mungkin dihadapi oleh seorang anak angkat yang tinggal bersama dengan keluarga angkatnya. Tak semua mengalami pengalaman-pengalaman melalui ataupun melalui saat-saat yang manis bersama keluarga angkat, dan itu mungkin boleh jadikan iktibar untuk keluarga ataupun pasangan yang ingin membela anak angkat. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Kanak-kanak ini kelihatan normal jika dilihat dalam sekelip mata. Tetapi sebenarnya kanak-kanak ini merupakan mangsa penderaan yang ditempatkan di shelter home, sebuah badan kebajikan sukarela bagi kanak-kanak mangsa penderaan seksual dan fizikal. Kebanyakan kanak-kanak di sini terdiri daripada bangsa Cina dan India. Si kecil tidak berdosa ini amat memerlukan belayan dan kasih sayang. Biarpun masih mentah untuk mengenali dunia sebenar, tetapi mereka terpaksa berkongsi penjaga demi masa depan yang tidak diketahui. James Nagayam yang mengendalikan shelter home ini memastikan kanak-kanak di sini dijaga sebaik mungkin agar mampu memiliki masa depan yang cerah. Kami menjalankan beberapa pusat yang memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa dan juga beberapa aktiviti komuniti di mana kami sedang memberikan atau menjalankan aktiviti-aktiviti pemulihan dan kebajikan bagi kanak-kanak, remaja dan keluarga. Kami telah menjalankan aktiviti semua ini selama sekarang 25 tahun. Semoga orang ramai dapat mencontohi James yang tak kira masa atau wang untuk membantu dan berikan harapan kepada kanak-kanak ini. Baiklah, kita masih lagi membincangkan tentang anak angkat, dan bersama saya ada seorang lagi tetamu di studio bersama saya. Saya perkenalkan Encik James Nayagam. Ya, selamat datang. Encik James merupakan pengurusi eksekutif shelter home ya, dan sekarang ni saya diberitahu ada terdapat lebih kurang 500 ya, anak angkat yang bersedia untuk diambil
oleh keluarga-keluarga yang berminat pasangan. 500 kanak-kanak yang sedang menerima bantuan daripada pihak James. Dan kita ada Encik Mak Noh sekali lagi untuk mungkin berkongsi pengalaman bersama dengan Encik James. Baik, mungkin Encik James boleh komen sikit tak kalau kita tengok dari segi kita katakan pengalaman yang dialami oleh salah seorang anak angkat tadi, Rita, yang di mana beliau tidak dapat menyesuaikan diri dan kemudiannya balik kepada rumah anak yatim tersebut. Mungkin Encik James ada tak pengalaman yang sedemikian di mana anak angkat itu tidak dapat menyesuaikan diri dan kemudian balik semula ke shelter home? Ya, mungkin sebab ini adalah berkenaan dengan cara macam mana seseorang ibu bapa memberi ajaran atau parenting yang menggunakan cara yang salah. Mungkin dia tidak ada pengetahuan bagaimana untuk mendidik anak dia cara yang baik. Oleh sebab itu ada salah faham antara ibu bapa dengan anak-anak. Dan juga perkara-perkara lain. Sebelum seseorang ibu bapa yang ingin mendapat anak angkat tetapi tidak dapat tahu apakah tanggungjawab sebenarnya. Mungkin dia telah realise tanggungjawab selepas seseorang diambil sebagai anak angkat. Cabaran sebenar selepas mengambil anak angkat. Macam kes Encik Mak Noh sendiri. Tapi mungkin dikatakan kalau kita mengambil anak angkat sejak bayi mungkin lebih senang berbanding dengan kita mengambil seseorang yang sudah pun berusia 7 tahun misalnya. Mungkin cabarannya ada lebih sebab mungkin masa bayi kita dah asuh dan didik dia sejak kecil dan mungkin dapat diterapkan perasaan kasih sayang lebih mendalam. Dalam perkara ni saya mempersetujui lah di atas apa yang pihak yang berkenaan beritahu lah. Jadi bagi saya kasih sayang ni yang sebenarnya timbulnya di antara kita dengan pada mereka yang kita nak menyayangi itulah. Jadi kalau misal kata kalau kita dapat mencurahkan kasih sayang tu secara yang betul lah kan, saya rasa tak ada masalah. Dan penerimaan kepada anak-anak tu terhadap kita lah. Jadi yang lebih pentingnya memang daripada kita sendiri. Asuhan tu memang daripada kita sendirilah. Itulah. Tapi di pihak Encik James mungkin apa agaknya kriteria ataupun penyesuaian pemadanan daripada keluarga angkat dan juga mereka yang ingin mengambil anak angkat tu, mungkin apa kriteria yang perlu ada? Adakah pihak Encik James sendiri yang sesuaikan, okey, yang katalah dia nak anak angkat yang sebegini disesuaikan dengan yang bagaimana yang seperti yang dikendaki oleh keluarga angkat itu? Pada pendapat saya ada 7 kriteria yang kena buat dulu semasa sebelum seseorang atau sepasang ibu bapa yang ingin mengambil sebagai sebagai anak angkat. Kriteria yang nombor 1 ialah mereka mesti sepasang suami isteri membuat keputusan bersama untuk mengambil seorang anak angkat sebagai anak. Bukan saja seorang isteri atau seorang bapa yang suka seorang anak. Itu yang penting. Itu penting. Yang kedua, kita mesti memeriksa dia punya latar belakang, sama ada kesihatan mereka dan juga rekod-rekod jenayah. Yang ketiga, berkenaan dengan status kewangan yang sama ada layak yang adakah dia kukuh, sebab bukan kami ingin mendiskriminasi golongan yang kurang pendapatan, tetapi memastikan keperluan harian anak-anak yang diangkat. Yang lain satu adalah adakah mereka mempunyai masa boleh diluangkan kepada anak-anak mereka. Keperluan fizikal kanak-kanak adalah penting, tetapi tidak mencukupi untuk memastikan perkembangan emosi dan mental yang seimbang. Satu lagi, adakah dia sepasang suami isteri, kita nak tahu siapa duduk bersama dengan mereka. Mungkin ibu bapa mertua, dan dia juga kena buat keputusan supaya menerima seseorang itu sebagai anak angkat. Ada juga kes di mana bukan pasangan suami isteri yang datang, tapi ada juga mereka yang punya status bujang. Jadi adakah kriteria yang sama ditetapkan kepada mereka yang punya status bujang yang ingin mengambil anak angkat ni?
Yang terutama sekali seseorang itu kena tahu undang-undang sekarang. Undang-undang kini adalah dia mesti 21 tahun lebih daripada seseorang anak angkat itu. Yang kedua, kita mesti memberitahu dia tanggungjawab seseorang yang menjadi ibu bapa kepada anak-anak itu. Mungkin akan ambil masa panjang lagi sebelum kami buat keputusan. Sebab ada reservation. Adakah seorang itu mampu untuk ambil seseorang ini sebagai anak angkat. Bolehkah setengah pasangan itu nak pilih zuriat sama ada lelaki ataupun perempuan? Adakah mereka dibenarkan memilih? Boleh juga, tapi kena tunggulah. Dan biasanya berapa lama masa yang perlu diambil untuk pasangan itu menunggu? Macam kes Encik Mak Noh sendiri berapa lama terpaksa menunggu tadi? Setahun? Agak lama lah. Agak lama. Tapi yang proses yang bayi yang baru saya ambil ni lebih kurang dalam 2 bulan lebih. Pun masih lagi belum selesai lagi tu. Secara rasmi lah. Secara rasmi. Yang kenalah tu naik ya. Ini tu ke mahkamah dan sebagainya. Ini tempuk menunggu bergantung kepada keadaan masa semada terdapat kanak-kanak yang sedia diberi penis sebagai anak angkat. Baik, saya tertarik juga untuk katakan tentang isu ini bahawa seperti yang kita bincangkan di awal perbincangan tadi, sama ada untuk memberitahu ataupun tidak memberitahu. Mungkin menerusi pengalaman Encik James sendiri, perlukah anak angkat ini diberitahu tentang status mereka bahawa ibu bapa mereka sekarang bukan ibu bapa kandung mereka? Dan pada usia bila sebenarnya yang sesuai? Sekiranya kalau mereka tidak diberitahu, okey, mengikut pengalaman saya dan mereka akan terasa tertipu. Tertipu ya, oleh ibu bapa angkat mereka dan terus dia keluar dari rumah. Jadi banyak kes yang sebegitu. Banyak kes macam itu. Ini boleh mengurangkan hubungan antara anak dan ibu bapa angkat. Ya, cari yang paling baik seseorang ibu bapa adalah untuk memberitahu anak angkat itu secara paling ikhlas, ringkas dan terus terang. Tapi pada usia berapa sebenarnya yang seorang anak angkat itu boleh dikatakan boleh memahamilah situasi itu? What is the right age? Secepat mungkin lah. Ikut pengalaman saya, mungkin ada suami isteri yang telah beritahu kepada anak dia seawal semasa dia 2 tahun atau 3 tahun. 2 tahun dan 3 tahun dah boleh beritahu ya? Jadi implikasinya lebih serius kiranya mereka menangguhkan proses untuk memberitahu itu. Semakin lambat mungkin akan jadi serius. Tapi saya fikir secepat mungkin and get over it. Lagi cepat lagi bagus. Lagi cepat lagi bagus. Lagi juga ini bergantung kepada kasih sayang. Kalau kasih sayang yang stabil, yang kukuh, yang rapat, so that becomes no issue lah. Macam Encik Mak Noh sendiri, mungkin boleh ceritakan pengalaman macam mana agaknya Encik Mak Noh ceritakan kepada anak-anak angkat bahawa Encik Mak Noh dan juga isteri adalah bukan ibu bapa kandung. Bagaimana cara yang terbaik? Bagi saya, apabila saya tak kira usia lah. Banyak ramai di antara anak-anak angkat saya ni yang masa saya ambil sudah pun boleh memahami kalau kita menceritakan sesuatu pada mereka. Dan apabila saya beritahu perkara yang sebenar pada mereka ni, yang mengatakan status ni mereka ni adalah anak angkat kepada keluarga saya, bagi saya nampak mereka ni mungkin kadang-kadang agak terkejut jugalah. Dalam keadaan sempat selama ni mereka tak tahu kan. Tapi apabila kita menunjukkan kasih sayang yang sebenar pada mereka, tiada pada usia berapa? Usia tu itu yang saya beritahu tadi usia tu yang sebenarnya tak ada dihadkanlah waktu bila yang kita nak beritahu. Asalkan mereka ni boleh faham. Tapi yang sebenarnya seperti macam Cik James cakap tadi, seawal yang mungkin lah. Seawal yang mungkin. Saya yakin
benda yang kita beritahu ni secara ikhlas, insya-Allah mereka akan menerima dengan baik. Ya, baik, itulah yang kita harapkan ya. Baik, kita ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik James dan juga Encik Mano kerana sudi bersama kita. Dan saya fikir sekiranya kesanggupan seorang itu untuk mengambil seorang anak angkat, membela dan menyayangi, mencurahkan sepenuh kasih sayang kepada seorang anak angkat, itu adalah satu usaha yang murni. Namun persediaan, saya fikir persediaan dari segi mental dan juga emosi adalah penting ya, kerana membela anak angkat adalah